taubat ni. Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha pemaaf pada kita. Kalau kita ni ikhlas kembali lepas kita buat dosa, kita buat taubat, kita minta ampun, kita ikhlas untuk kembali menjadi hambanya yang beriman, hambanya yang baik, Allah ni Maha pemaaf. Boleh? Allah Maha memaafkan kita. Kalau kita buat dosa 10 tahun pun tetap Allah terima taubat kita, tetap Allah maafkan kita. Maha penyayangnya Allah ni terhadap kita, makhluk ni. Ar-Ra'uf yang Maha kasihan. Wallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin yukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Surah Al-Hadid ayat 9, maksudnya dialah yang menurunkan kepada hambanya Nabi Muhammad keterangan-keterangan Al-Quran yang terang nyata kerana ia hendak mengeluarkan kamu dari gelap gelita iaitu kekufuran kepada cahaya iaitu iman yang terang benderang. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha balas, Allah Maha belas lagi Maha mengasihani terhadap kamu. Baiknya Allah ni, Allah hantarkan Al-Quran, Allah hantarkan Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi terdahulu, terutamanya Nabi Muhammad lah. Kita umat Nabi Muhammad kan, Allah hantar Nabi Muhammad untuk kita supaya berdakwah, sampaikan Islam, sampaikan cahaya Islam kepada kita supaya kita tidak terus berada dalam kekufuran, kita tidak terus berada dalam kegelapan. Allah ni sebabnya akhir sekali kalau kita ingkar, kita tak ikut, Allah akan bagi kita hukuman. Tapi sebelum Allah bagi hukuman kat dunia lagi ataupun ke akhirat, Allah hantarkan Nabi Muhammad supaya kita ikut panduan yang Nabi Muhammad ajarkan supaya kita keluar daripada kegelapan tu, keluar daripada kekufuran. Awak bayangkan kalau Nabi Muhammad tak datang, Allah tak hantar Nabi Muhammad masa tu, apa jadi pada orang-orang Mekah? Siapa boleh jawab? Apa yang jadi ke orang Mekah kalau Allah tak hantar Nabi Muhammad? Kemungkinan orang-orang Mekah tu akan terus hidup dalam kekufuran. Terus, ya Umar, awak nak jawab ke? Okay, nak cakapnya kalau Allah tak hantar Nabi Muhammad ni, kemungkinan kita akan, manusia kat Mekah tu akan terus menyembah berhala, menindas kaum-kaum yang lemah, membuli, menganiaya, macam-macam lah. Kalau Allah tak hantar Al-Quran, cakapnya kita akan terus hidup dalam kegelapan. Tapi bersyukur kita Allah hantar Nabi Muhammad dan kita hidup dalam nikmat Islam yang Allah bagi sampai sekarang. Dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah, ulama-ulama semua. Jadi kita hidup dalam keadaan baik, dalam hidayahnya, dalam rahmatnya. Untuk kita kena bersyukur dengan rezeki Allah berikan ni. Itu maksudnya Allah ni Maha kasihan pada kita. Allah tak terus membalas hukuman, Allah bagi sesuatu untuk menunjukkan yang Allah ni kasihan pada kita. Allah tolong kita dari banyak perkara. Allah tolong kita keluar daripada kegelapan. Walaupun kita kadang-kadang manusia terpesong kan, dia dah belajar kat sekolah tentang Al-Quran, hadis, tapi kadang-kadang manusia ni sebab ada nafsu, dia terpesong. Tiba dia minum arak, dia membunuh ataupun apa-apa kesalahan dia buat. Tapi Allah ni Maha Pemaaf, Allah bagi kesedaran pada dia, Allah bagi hidayah pada dia untuk bertaubat. Sebab Allah kasihan pada kita. Allah tak nak kita terus menzalimi diri sendiri. Allah bagi petunjuk untuk kita balik semula pada Allah. Itu maksudnya Allah Maha kasihan. Okay, setakat ni faham tak? Faham. Okey. Ustazah nak buku yang inovatif tauhid tu awak isi je. Awak tulis je latihan tu. Ustazah akan bagi latihan ulang kaji melalui word wall code. Awak baca je sambil awak tulis, awak baca buku teks. Sebabnya kita nak kerja tajuk ni sampai habis. Lepas tu baru kita akan buat ulang kaji lepas tu. Boleh? Satu terpaksa guna maksimum masa untuk habiskan tajuk. Okay, itu saja. Kita jumpa masa tauhid yang kedua pukul 12 12 tengah hari nanti. Kita sambung unit ke-7 insyaAllah. Okay, jumpa lagi sejam. Saya keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arif. Okey. Khabar semua sihat? Sihat. Okey. Siapa yang tak ada hari ni? Azad. Azad, Farin. Fahrin. Farin baru left. Fahrin baru bila masa kelas ustaz je dia memang live ke? Ke macam mana? Dia tak ke macam mana ni? Tak tahu Ustaz. Apa yang dia tak buat? Ustaz masuk ni. Lagi? Dia dah mute ke dua? Dua orang tak datang. Apa? Dua orang tak datang. Ya, dua orang je. Yang lain semua ada. Okay. Izzah? Dah ada. Izzah ada ke? Tak ada pun. Tu Amalina Lin tu. Oh. Okey. Jadi hari ni kita nak buat apa ni? Allah Allah. Jawi ke? Akhlak. Ha? Ahlak ke Jawi hari ni? Jawi kan? Akhlak. Ahlak eh? Akhlak. Ustaz, Oh, Fahri cakap dia tak boleh masuk. kenapa? Dia cakap ada macam jam. Yelah tu, tengok. Dah start je jam. Dia cakap tak ada tambah, lepas tu dia tak tahulah kenapa. Jangan dia kata sekejap. Cakap depan-depan. Okey. Semua keluarkan buku ahlak. Last, itu sampai mana latihan? Kita tengok Omar. Sekejap. Buka. Last muka surat 17. Last surat 17. Buku apa Ustaz? Akhlak inovatif. Sebelum tu Ustaz lupa kan. Ni ada tak guru-guru lain pesan sebelum ni mengenai tarbiyah? Tak ada. Okey. Tadi ada meeting. Tadi Ustaz ada meeting. Lepas tu yang mana ni? Dia cakap pasal tarbiyah. Jadi tarbiyah murid tu. Kamu ada buat tak? Ada. Yang lain semua? Damia? Taufik? Tarbiyah apa Ustaz? Saya tak Dia tak tahu. datang ke? Ada yang jadual tarbiyah murid tu. Solat subuh, lepas tu Duha. selawat zikir, duha, baca Baca Al-Quran. Quran. Iqra'. Lepas tu satu lagi,
Yang pengulangan senarai semak amali solat. Ada dapat? Oh ada. Tapi dekat Kila cakap ni untuk adik saya. Dia untuk semua tu dari 1 sampai darjah 6. Oh. Jadi kena baca tu lah. Tapi tak percaya kamu kalau solat ni dah okey kot. Cuma itulah memang tak ada solat kan. Ada yang tak solat ke? Ada yang sini dia kata, saya tak solat Ustaz. Siapa? Tak ada. Saya dah besar Ustaz. Okay. Jadi tu Adilah tadi Ustaz Akilah pesan suruh minta kamu semua buatlah benda tu. Itu satu. Lepas tu kan, macam mana kita punya jamuan ni, Taufik? Tak tahu. Jamuan online. Jamuan Jamuan online. online. Kita buat jamuan online lah, makan. Kita makan ni kat komputer. Lepas tu Duit dah makanan lain-lain. Duit dah kumpul tu. Lepas tu Ustaz pun tak tahu ni kita nak buat apa tu. Macam mana? Sedekah Ustaz, sedekah. Sedekah apa Farid? Farid. Sedekah sumbangan sekolah. Bila cakap. Lepas tu kita tak payah bayar juran lagi Ustaz. Macam cukup kan? Boleh, banyaklah kamu. Buat t-shirt. Tapi kan, ada katalah kalau macam berkurang sikit, kamu nak tak? Mak kamu bagi tak kalau kita ke sekolah? Faham tak? Saya Ingat tak? tak tahulah. Tapi tak tahulah, tak ambil lah. Ustaz kata tak pasti. Tapi kalau nak ni pun kena tanya guru besar dulu, Ustaz Fitri. Kalau dia tak bagi, boleh tak? Cuma itulah kita nak buat jamuan tu. Ke macam ni, duit tu Sebab benda lain. bagi beli hadiah ke, beli hadiah ke. Tak apalah, tu nanti kita bincang lah. Okey, sekarang ni buka surat 18. Dah. Izzah, dengar tak Izzah? Amir Alisha, Amir Humaira. Buku saya tak ada. Buku kamu tak ada, Ustaz dah kata pergi sekolah pergi ambil. Sejak minggu lepas lagi. Macam mana? Pergi je sekolah. Kalau kat sekolah tu ada cikgu yang ada kat tu. Kamu pergi pejabat cakap saya nak ambil buku. Izzah. Boleh ke Izzah? Betul macam mana kau tak ada buku? Pergi je. Kamu pergi sekolah kat pejabat. Sebab biasa kalau waktu hari persekolahan ni memang ada pentadbir, ada guru besar Ustaz Fitri, ada Ustaz Balkis. Jadi kamu cakap lah kamu nak ambil buku. Nanti mesti dia bagi, takkan tak bagi, boleh je. Kamu duduk kat ni ke? Kamu duduk kat negeri lain ke? Tak boleh pergi. Taklah. Ke kamu kat Kedah ke? Kat mana? Taklah. Kedah. Kat rumah. Kat rumah kan. Okay, bila-bila nanti pergi boleh? Cakap kat ayah. Okay. Damia Alisha. Damia Alisha. Ya. Kamu ada buku tak? Ada. Tengok tu dia mati. Ada. Kamu kat Selangor kat Terengganu? Selangor. Selangor, alhamdulillah masih kat Selangor lagi Siapa suruh Selangor tak ada air. Baik duduk kat Terengganu. Okey. Damia Humaira. Ya. Ada buku? Ada. Okey. Syafiqah. Biasa dia bising, diam je. Pelik. Syafiqah? Ya. Oh ada. Ada buku tak? Ada.
Okey. Syafika okey Syafika? Okay. Okey. Hari ni semua mandi ke tak ni? Ha? Tak. Air tak ada ni. Tak. Omar mandi tak Omar? Tak. 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 Patutlah bau sampai sini. Okey. Okey. Sekarang ni buka surat 18. Buat tajuk redha tu. Ustaz, Okay. Ya. saya tak siap lagi yang 14 sampai 17. Itulah ni kalau dekat dah kena rotan dah. Ni jauh maksudnya. Tak apa. Buat yang sekarang dulu 18 ni. Ke Ustaz nak suruh seorang-seorang? Ustaz, saya Apa? macam mana buat? Kamu okey, tengok ni. Ustaz tunjuk. Okey, ni. Izzah baca. Nampak tak Izzah? Nampak tak Izzah? Tak jelas. Ya. Hilang Izzah. Tak. Hello? Ya. Dengar. Kan? Baru dengar. Baru dengar. Okey, sekarang ni Omar. Ustaz nak Omar baca nombor 1 tu Omar. Okay. Najmi menerima segala perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang tenang dan ikhlas. Apakah sifat terpuji yang dimiliki oleh Najmi? Alif, redha. Alif, redha. Okey. Taufik nombor 2. Taufik, dengar tak? Taufik. Left terus merajuk. Okey. Seterusnya Damia Alisha. Damia Alisha. Saya ke berapa? Nombor 2. Kedua. Manakah antara berikut ciri orang yang bersifat redha? Baca yang mana? Alif ke? Ba ke? Jim ke? Dal? Cerita ke? Okey. Alif ke? Ba ke? Jim ke? Dal? Jim kot. Okey, Betul. Jim kot. Jawapannya betul. Okey. Bersabar dalam menghadapi musibah. Tu seorang redha. Damia Alisha.
Dami Alisha, Dami Umaira. Ya. Baca nombor 3. Firman Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Okey. Terus Apakah sifat mahmudah yang berkaitan dengan dalil di atas? Redha. senang soalannya. Cuba pada kamu soalan macam tu je. Izzah. Izzah. Antara berikut merupakan ciri reda kecuali Alif ke, ba ke, jim ke, dal. Ustaz, saya tak nampak betul-betul lah Ustaz Bubut. Tu. Alif yang ni. Nampak tak? Okey. Okey. Nampak tak? Jawapannya? Ustaz, saya tak nampak jim dengan dal. Jim bersifat sabar Jim dan dengan dal. tidak Okey. berpisah. Nampak? Nampak? Jadi jawapannya? Dal. Okey, jawapannya dal. Okey. Syafiqah. Syafiqah. Nombor 5 Syafiqah. Syafiqah mana Syafiqah? Ya. Baca. Tenanglah. Pernyataan di atas berkaitan dengan hikmah redha. Ya ke hikmah? Betul. Okey, jawapannya betul. Kod. Betul kot. Okey. Taufik, nombor 6. Taufik merajuk lagi ke? Dah pula. Oh, Taufik. Maaf. Ayo, maaf. Taufik merajuk. Okey, ada masalah sikit. Okey. Manakah antara berikut akibat tidak bersifat redha? Alif ke, ba ke, jim ke, dal? Jawapannya? Siapa? Dal. Siapa jawab jawapannya? Okey, Dal. dal. Tidak dengan firman Allah. Okey. Seterusnya saya nak kamu buat ni. Okey, teruskan. 19. Apakah pengertian redha dalam buku teks? Kemudian ni 20. Kemudian 21. Tak Okey, boleh tengok siapkan. teks ke? Tengoklah buku teks. Tapi buku teks saya tak ada. Siapa tak ada? Sudah. Siapa tak ada tu? Syafiqah. Syafiqah. Salin cepat. Saya sampai 10 je. 1 2 3 4. Tak apalah Ustaz. Tak apa. Tak apalah. Lepas tu kamu nak macam mana? Tak apalah. Tak apalah. Tangkap gambar ni. Cepat.
Siapkan. Depan ni kelas apa ni? Taufik. Omar. Tajwid. Sirah. Kelas Omar. Sirah. Siapkan. Dah siap. Ustaz dah left lah. Oh yeah. Tak perasan. Fahrin mana Fahrin? Fahrin dengar tak kena buat apa? Fahrin? Tadi kamu borak dengan siapa, Omar? Kamu borak dengan siapa tadi? Saya ingatkan Ustaz ada. So saya cakap saya dah siap. Kamu cakap seorang-seorang? Lepas tu rupanya Ustaz tak ada. Dia keluar. Dah siap dah? Dah. Okay, tak apa dah. Okay, bagus. Keluarkanlah buku lepas ni. Subjek apa? Okay. Okay. Syafiqah, siapkan yang latihan sebelum ni, Syafiqah. Oh, Syafiqah. Fahrin tu dengar ke tak Fahrin? Fahrin mana Fahrin? Left. Fahrin left. Okay, dah siap nanti tak apa. Ni je dulu Okay, nanti kita jumpa lagi. Tunggu Ustaz Omar masuk depan ni, boleh? Okay. Ustaz. Boleh. Ya, saya. Ya, saya. Yang Ustaz Zul tu boleh tengok buku tak silap.
Dia buku teks. Tak, yang saya belum siap. Kena tengok buku teks lah. Tak ada buku teks, kamu minta kawan-kamu takat gambar buku surat berapa yang dalam buku teks tu. Buku kamu mana, Syafiqah? Apa? Buku apa? Buku teks lah. Betul saya tak tahulah Ustaz. Saya cari kat sekolah tak ada pun. Ya. Apa jumpa Syafiqah ni? Makan kot. Lepas tu nanti itulah. Tak gambar ke, nak minta ustaz tak gambar buku, boleh. Tak apalah Ustaz. Saya tengok buku hijau je. Yang kan semua dah kepala kamu. Masya Allah. Okay, jumpa lagi hari esok kan? Esok ada kelas lagi kan? So. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arif. Ustaz Arif. Lepas ni apa? Sirah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omar. Okey, siapa yang dalam ni? Saya nak tengok ni. Damia, Taufik, Umar. Siapa Damia? Amalina, siapa Amalina ni?
Izzah. Saya Izzah. Okey, Izzah. Ha. Okey, tadi dengan Faharin tak masuk lah kelas. Dia ada masalah. Masalah apa? Dia cakap kadang-kadang kalau dia ni dia tak dapat dengar, dia tak boleh nampak. Macam tu lah. Tak boleh nampak. Ya. Okey. Lagi siapa lagi? Azab. Tak tahu lah. Okey. Okey, macam ni. Kita buka buku teks sirah. Ni Dami yang mana ni? Dami Alisha ke Dami Humairah? Dami Humairah. Dami Humairah. Okey, buka buku sirah. Kita sambung pembelajaran kita pada buku sirah. Mana buku sirah? Dah buka dah? Dah. Muka surat berapa? Muka surat Az-Zubair kita dah baca. Az-Zubair Abdul Rahman bin Auf kita dah baca. Sa'ad bin Abi Waqqas kita dah baca belum? dah. Sa'ad bin Abi Waqqas dah baca. Okey, yang last yang kita baca lagi Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Betul? Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Yang tu kita tak baca lagi. Dan kita ada lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu lagi, seorang lagi sahabat kita. Okey, jom kita baca riwayat kisah hidup Abu Ubaidah Ibn Jarrah, iaitu antara sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Ya, sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Jom kita kenali macam manakah sikap dia, macam manakah perwatakan dia. Sehingga mana Nabi menjanjikan syurga pada Abu Ubaidah ni. Jadi kita belajar, kita kenal Abu Ubaidah macam mana dan kita cuba tiru sikap Abu Ubaidah. Untuk apa? Untuk kita mencari syurga. Okey, jom kita baca. Ustaz, muka surat Muka surat 65, Izzah. Okey, muka surat 65. Taufik baca. Riwayat hidup Abu Ubaidah. Nama sebenar beliau ialah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Beliau memeluk Islam ketika berusia kira-kira 30 tahun. Ayahnya adalah seorang pembesar musyrikin Quraisy yang sangat membenci Rasulullah SAW dan agama Islam. Setelah mengetahui anaknya memeluk Islam, ayahnya telah menghalau Abu Ubaidah dari rumah. Beliau seorang yang berhati lembut, sangat amanah, namun amat perkasa dan handal di medan peperangan. Ketika kaum muslimin mengalami kekurangan makanan, beliau tetap sabar menghadapi segala kesulitan. Imannya tidak lemah, bahkan semangatnya menjadi semakin kental kerana beliau percaya akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau telah mengenepikan segala kemewahan dunia dan memperjuangkan agama Islam dengan cara zahid, zuhud, takwa, amanah dan teguh hati. Beliau telah melakukan sumpah
Beliau telah melakukan sumpah setia kepada Rasulullah SAW untuk berkhidmat dan berjuang ke jalan Allah. Beliau sanggup berkorban dengan apa-apa bentuk pengorbanan. Beliau meninggal dunia kerana diserang penyakit Ta'un di negeri Syam. Okey. Terima kasih Taufik. Okey. Itulah kisah Abu Ubaidah bin Jarrah, iaitu sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Okey. Seorang yang nama sebenar dia adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Amir bin Abdullah bin Jarrah. Itu nama sebenar dia, Amir bin Abdullah. Tapi digelar sebagai Abu Ubaidah. Memeluk Islam. Okey, Abu Ubaidah ni memeluk Islam ketika berumur 30 tahun. Kira-kira lebih kurang umur dia 30 tahun dia memeluk Islam. Ayahnya merupakan seorang pembesar Quraisy. Bila pembesar Quraisy ni, semua pembesar Quraisy ni tak suka pada Nabi. Dia tak suka pada Nabi, dia benci pada Nabi, kan. Tapi sebabnya mengetahui kebenaran Islam, dia memeluk Islam dan telah dihalau oleh ayahnya. Dia halau oleh ayahnya, dia halau oleh keluarganya. Itu Abu Ubaidah. Dia memeluk Islam dan mengambil risiko dia halau, dibenci oleh keluarganya. Jadi walaupun dia Abu Ubaidah ni orang kaya, sebab ayahnya pembesar Mekah, orang kaya, bukan orang miskin, orang kaya. Abu Ubaidah ni orang kaya. Jadi bila dia peluk Islam, dia dihalau oleh keluarganya kerana keluarganya membenci pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seorang yang berani dan hati lembut. Apa maksud hati lembut tu? Hati dia tidak degil, maknanya mudah bersikap bertolak ansur atas beberapa perkara, dan sangat amanah. Namun amat perkasa ni kuat. Amat perkasa dan handal ketika di medan perang. Bila berperang, seorang yang kuat, hebat menentang musuh. Ketika kaum muslimin mengalami kekurangan makanan, beliau tetap sabar menghadapi segala kesulitan. Maknanya ketika kaum muslimin dilanda kekurangan makanan ni, maknanya bekalan makanan tak cukup, mana dia sabar dengan berpuasa, dengan menahan lapar. Itu Abu Ubaidah, seorang yang kuat dari sudut keimanan dia dan sabar. Seorang yang sangat penyabar. Okey. Dan dia kata kat sini, beliau telah mengenepikan segala kemewahan dunia. Apa maksud mengenepikan? Dia kan anak seorang kaya, kan? Ayahnya pembesar Quraisy. Tapi dia mengenepikan kemewahan kerana demi untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang zuhud. Zuhud ni maknanya tidak mencintai dunia yang berlebih-lebihan. Tidak mencintai dunia. Hidup di dunia ni hanyalah untuk akhirat dan menjalankan segala ibadah dan segala perbuatan hanya untuk Allah. Itu antara ciri-ciri orang yang zuhud. Dan takwa, seorang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan amanah dalam memikul tanggungjawab, dan juga seorang yang teguh hati. Tetapi beliau meninggal dunia disebabkan oleh diserang
Wabak taun. Penyakit. Beliau penyakit taun. Pada ketika zaman Nabi SAW, penyakit yang jenis merebak ni, yang jenis apa? Berjangkit ni, antaranya adalah taun. Sehingga mana Nabi SAW mengatakan bahawa jika kamu berada dalam satu kampung yang mana kampung itu diserang taun, janganlah kamu keluar daripada kampung itu. Dan jangan pula yang lain memasuki kampung itu. Sebab dia khawatiri merebak dan membahayakan kepada keselamatan orang lain. Itulah antara bahayanya penyakit taun. Sama juga hari ni. Hari ni apa yang merebak sekarang ni? COVID. COVID-19. Ya. COVID-19 sekarang ni yang merebak sekarang ni kan. Izahan. Maknanya tak boleh kita nak keluar mudah-mudah macam tu. Bahaya pada diri kita. Kan. Jadi stay lah di rumah. Okay. Alright. Tengok apakah kelebihan dia. Tadi kita dah cerita sikit sebanyak tentang Abu Ubaidah. Seorang yang berani. Seorang yang sanggup mengenepikan dunia. Kan, Abu Ubaidah sanggup mengenepikan dunia untuk akhirat, untuk mengikuti Nabi SAW. Kan, ayahnya seorang pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy ni orang kaya lah. Kalau sekarang ni panggil apa pembesar Quraisy? Menteri. Kan? Anak menteri lah sekarang ni. Kan? Pembesar Quraisy ni orang kaya. Kan? Pembesar ni menteri. Sekarang ni dapat nama anak menteri. Dan dihalau oleh keluarganya setelah dia memeluk Islam. Itu dah ciri-ciri Abu Ubaidah. Jom kita tengok dia apakah kelebihan dan keistimewaan Abu Ubaidah. Apakah kelebihan dia sehingga mana dijanjikan syurga. Izzah baca. Nurul Izzah. Ustaz yang muka surat 66 tu ke? Nah. Kelebihan dan keistimewaan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah selalu mengikuti peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW sebagai tentera penunggang kuda yang amat ditakuti oleh tentera musuh. Kepercayaan menjadi panglima perang untuk menakluki Syam dan menyebarkan agama Islam semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sangat sayang kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Apabila utusan dari Najrani memohon kepada Rasulullah SAW untuk menghantar seorang guru, maka Rasulullah SAW pun mengutuskan Abu Ubaidah sambil bersabda yang bermaksud, aku akan hantar bersama tuan-tuan seorang yang dipercayai dan benar-benar amanah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey. Terima kasih Izzah. Okey. Itulah Abu Ubaidah. Sehingga digelar sebagai penjaga. Penjaga bagi umat Nabi SAW. Dan aku akan hantar bersama tuan-tuan seorang yang dipercayai dan benar amanah. Okey. Kita tengok. Abu Ubaidah ni ialah selalu mengikuti peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah berperang, dia akan turut berperang sekali. Biasanya dia akan turut berperang bersama Nabi SAW. Dan apakah posisinya masa berperang?
Posisinya adalah sebagai tentera penunggang berkuda. Seorang yang amat hebat sehingga mana ditakuti oleh tentera-tentera musuh. Hebatnya dia sangat ditakuti oleh tentera-tentera musuh. Okey. Kemudian beliau mendapat kepercayaan menjadi panglima perang. Apa itu panglima perang? Ketua kot. Panglima ialah ketua. Ketua dalam peperangan. Untuk menakluki Syam. Maknanya menjadi ketua dalam peperangan untuk menakluki Syam dan untuk menyebarkan agama Islam semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Okey. Abu Ubaidah ni kan, dia wafat ketika dalam pemerintahan Umar. Dia tak sempat dengan pemerintahan Osman. Dia wafat dalam pemerintahan Umar Al-Khattab. Itu pun dia wafat kerana diserang penyakit taun di Syam. Tapi sehingga mana dia pernah dicalonkan. Dikatakan bahawa jikalau Umar wafat, antara calon untuk menjadi khalifah adalah Abu Ubaidah. Sehingga pernah dicalonkan, tapi tak sempat dia dicalonkan kerana tak sempat dia menjadi calon kerana dia telah wafat kerana diserang penyakit taun. Ketika Islam berperang dengan tentera Rom, tahu tentera Rom? Tahu. Taufik, Rom mana Taufik sekarang Rom? Dekat apa nama dia? Itali. Eropah. Itali kan, belah situ kan. Bilakah Islam menakluki Rom? Tak pernah. Zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya. Zaman Sayyidina Umar lah Islam menakluki Rom. Dan antara orang yang berjasa besar menakluki Rom adalah Abu Ubaidah bersama dengan Umar. Kan? Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu sama-sama mempunyai peranan yang besar dalam menakluki Rom. Itu antara jasa Abu Ubaidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang pada Abu Ubaidah seperti mana sayang sahabat-sahabat lain. Kan? Sangat sayang. Dia sayang pada Abu Ubaidah ni. Kan, orang kaya yang meninggalkan kekayaan mengikuti Nabi. Kan, walaupun dia ni anak menteri, anak pembesar apa? Pembesar Quraisy, kan, anak orang kaya meninggalkan kerana mengikuti jalan yang lurus, jalan Islam. Itulah antara kelebihan Umar ke Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Apabila utusan dari Najran memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghantar seorang guru. Utusan dari Najran memohon kepada Nabi untuk menghantar seorang guru bagi mengajar masyarakat di Najran. Maknanya Nabi SAW mengutuskan Abu Ubaidah sambil bersabda yang bermaksud, aku akan hantar bersama tuan-tuan seorang yang sangat dipercayai. Seorang yang dipercayai dan benar-benar amanah. Apa maksudnya kat situ? Apa maksudnya? Tahu. Tak pasti. Kat sini maksudnya Nabi mengiktiraf dia. Nabi SAW mengiktiraf Abu Ubaidah ni dengan seorang yang dipercayai. Nabi mengiktiraf dia dipercayai, benar-benar amanah. Maknanya ilmu dia dipercayai, perbuatan sikap dia dipercayai. Sehingga mana Nabi mengatakan, aku mengutuskan, kan, aku akan hantar bersama tuan-tuan seorang yang dipercayai. Siapa seorang tu? Abu Ubaidah.
Nabi mengatakan Abu Ubaidah ni seorang yang dipercayai dan benar-benar amanah. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Okey. Ada satu panggil. Okey. Dan dikatakan juga bahawa 3 orang yang paling terkemuka dalam suku Quraisy, kan? Dalam suku Quraisy ni, dalam bangsa Quraisy ni ada 3 orang yang paling terkemuka, hebat. Siapakah orang tersebut? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Uthman bin Affan. Uthman bin Affan. Dan yang ketiga Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tu antara 3 orang yang paling terkemuka, yang hebat daripada suku Quraisy. Dan juga Ustaz, ya. Ustaz ada bagi kerja kan? Apa dia? Ustaz ada bagi kerja? Lepas Ustaz ada bagi kerja. Ada. Ya. Kerja mana Syafiqah? Kerja mana Syafiqah? Terima kasih Syafiqah. Kerja 60. Kerja apa? Kerja 64. 64. Astagfirullahaladzim. Ya, Ustaz dah bagi. Terima kasih Syafiqah kerana mengingatkan Ustaz. Kenapa Damia? Terima kasih Syafiqah. Allah Akbar. Ustaz, terima kasih Syafiqah. Ustaz suruh Ustaz buat suruh buat sendiri kan masing kan? Ya. Apa yang Ustaz suruh buat? Senaraikan kehebatan dan kebolehan Saad. Ya, dah buat lah. Siapa yang belum buat? Ustaz ada bagi. Siapa yang belum buat? Ada. Ustaz ada bagilah. Okey. Macam ni. Ustaz nak kamu ambil gambar, lepas tu WhatsApp kat Ustaz. Boleh? WhatsApp. Ada nombor Ustaz. Boleh ke? Ada tak? Ada tak? Boleh WhatsApp tak Ustaz? InsyaAllah. Boleh. Tahu. Nampak nombor Ustaz naik tu? Nampak. Okey. Bagi pada yang tak ada nombor Ustaz, ambil nombor Ustaz, WhatsApp nombor Ustaz tu. Nombor muka surat 64 tu. Boleh? Boleh. Terima kasih Syafiqah kerana mengingatkan Ustaz. Ya. Kalau hantar kat grup ngaji. Grup ngaji tak boleh sebab grup ngaji campur-campur. Ya. PM je dari Ustaz. Grup ngaji tu campur-campur dengan pelajar darjah 5 ada, darjah 4 ada. Kan? Nanti dia orang tak kenapa macam tu. PM je dari Ustaz tak apa. Tekan lip PM Ustaz. Okey. Macam mana guna? Seperti mana Damia kan ada grup WhatsApp kan? WhatsApp je Ustaz. Okey. Ambil gambar tu WhatsApp Ustaz. Gambar. Yang dah buat. Dan yang belum buat pun kena buat lah. Sampai hati. Okey. Okey. Abu Ubaidah. Kita tengok muka surat 67. Okey. Tahukah anda? Okey, ni soalan dia kita. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu dilantik oleh Khalifah Umar sebagai panglima perang Syam menggantikan Khalid bin Khuwailid. Khalid bin Al-Walid. Abu Ubaidah dilantik sebagai oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab sebagai panglima perang menggantikan Khalid bin Al-Walid. Khalid ni nak cerita kan, dia ni adalah panglima yang hebat. Yang mana setiap peperangan dia mesti menang. Setiap peperangan yang diketuai oleh Khalid akan menang.
sehingga mana dia takut kan. Sehingga Umar pun takut. Umar takut, takut masyarakat mengatakan, takut umat Islam mengatakan bahawa takut dia mengatakan kemenangan itu daripada Khalid. Jadi dia tak naklah umat Islam bergantung harap pada Khalid. Sehingga mana dia menukarkan Abu Umaidah bin Jarrah menggantikan Khalid dalam peperangan. Sebab nak bagi tahu kemenangan ni bukan daripada Khalid. Cuma Khalid ni adalah ketua yang mengatur strategi untuk berperang. Dan Abu Ubaidah lah digantikan dengan Khalid. Maknanya dia pun hebat juga sehingga mana Umar pun menggantikan. Umar ni menukarkan dia sebagai pengganti Khalid. Takkanlah Umar nak bagi yang kelas-kelas yang bawah-bawah ni. Mesti yang digantikan dengan Khalid, yang hebat ni adalah orang yang hebat. Kan? Seperti mana orang ni hebat. Kan? Mestilah nak digantikan dia, nak digantikan orang yang hebat tu adalah orang yang hebat juga. Kan? Itu adalah antara contohnya. Dan faham tak? Ke tak faham? Saya sebut tadi. Faham. Alhamdulillah. Syafiqah faham? Faham. Izzah faham? Udamiyah. Okay, alhamdulillah. Okay. Okay. Kita tengok yang bawah sekali, amalkan. Patuh arahan ibu bapa menjadikan diri sebagai orang yang boleh dipercayai. Apa maksud dia? Patuh arahan ibu bapa. Mematuhi arahan ibu